Sejahtera pelajar-pelajar. Tajuk PDPR kita pada hari ini ialah isotop. Di bawah bab 8 iaitu unsur dan bahan. Pertama sekali kita lihat maksud isotop. Okey, semua atom yang terkandung di dalam sesuatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey, jadi kita tahu sebelum ni kita dah belajar tentang atom, molekul dan ion. So sekarang kita berbicara tentang atom. So atom ni dalam atom tu bilangan proton iaitu subatom dia proton dan neutron dia biasanya bagi semua atom ia akan sama. Okey, bilangan proton dan neutron yang sama. Namun begitu, terdapat unsur-unsur tertentu. Ada unsur-unsur yang special yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama sebab nama berdasarkan bilangan proton dia adalah atom yang sama. Jadi unsur-unsur tertentu atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. This is the keyword untuk isotop pelajar. Iaitu bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. So atom-atom inilah yang dikenali sebagai isotop. Okey. Okey, ini adalah info tambahan ada dalam buku teks awak di muka surat 175. Perkataan isotop berasal daripada perkataan Yunani, isos, yang bermaksud sama dan topos yang bermaksud tempat. Perkataan ini bermaksud isotop bagi sesuatu unsur yang mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Di sini maksud dia walaupun kita ada 2 isotop, 3 isotop, tapi kedudukan dia dalam jadual berkala unsur moden adalah di tempat yang sama. Nama yang sama. Cuma dia punya bilangan neutron atau dengan nama lain nombor nukleon dia berbeza. Kita lihat dengan lebih jelas. Okey. Ini adalah isotop hidrogen. Kita tahu hidrogen adalah unsur yang pertama dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kita lihat pelajar. Ketiga-tiga ini kedudukan dia adalah pada kedudukan pertama. Kan kita lihat kedudukan berdasarkan bilangan proton. Okey, kita lihat hidrogen yang pertama. Kita tengok bilangan proton dia. Kita ada 1 proton. Okey, kita ada 1 proton. Kedua, 1 proton, hidrogen yang kedua. Dan yang ketiga ada 1 proton juga. Jadi kedudukan dalam jadual berkala adalah berdasarkan bilangan proton. Jadi dalam jadual berkala tu pelajar, semua ketiga-tiga hidrogen ni kedudukan dia berdasarkan bilangan proton. Jadi ketiga-tiganya mempunyai bilangan proton 1. Dengan nama lain nombor proton 1. So kedudukan dia adalah pada kotak pertama dalam jadual berkala. Okey, kita lihat apa beza ketiga-tiga hidrogen ini. Sama tetapi berbeza. Okey, kita lihat hidrogen yang pertama dalam nukleus dia pelajar ni ni kat tengah-tengah ni kita panggil nukleus kalau awak masih ingat. Ni panggil nukleus. Okey. Dalam nukleus bagi hidrogen pertama kita tiada neutron. Neutron sama dengan sifar. Yang kedua pula, neutron, hidrogen kedua, neutron sama dengan 1. Yang ketiga pula, neutron sama dengan 3. Okey? So, kita boleh lihat proton sama, okey, proton yang pertama 1, proton masih 1, proton masih 1. Jadi pelajar bagi isotop, bilangan proton dia sama tetapi bilangan neutron dia berbeza. Okey, so kalau isotop, nama dia kita ambil berdasarkan jisim. Jisim dia adalah jumlah proton dan neutron. So jumlah bilangan proton dan neutron. Okey, kita lihat dulu. Hidrogen yang pertama kita panggil sebagai protium, deuterium, tritium. Ini awak tak perlu hafal pelajar. Cuma awak perlu tahu sahaja konsep isotop ni. Okey, seterusnya.
Okey, ini adalah beberapa contoh isotop yang awak perlu tahu. Okey pelajar, yang ini ada di muka surat 175 dalam buku teks awak. Okey, muka surat 175 dalam buku teks awak. Okey, kita ada 3 hidrogen. Okey. Hidrogen yang pertama, kedua, ketiga, bilangan proton dia sama. Sebab itulah ia dipanggil isotop. Bila proton sama, elektron akan sama. Ini awak sudah belajar dalam subtopik sebelumnya, iaitu bagi atom, cas positif akan sama dengan cas negatif. Okey, pergi dekat neutron. Inilah yang membezakan dia. Okey. Bagi hidrogen 1, bilangan neutron sifar. Bagi hidrogen 2, bilangan neutron 1. Dan bagi hidrogen 3, bilangan neutron adalah 2. Jelas pelajar? Okey. Kita pergi kepada contoh seterusnya pelajar. Okey, karbon. Karbon pun sama. Kita ada karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. Proton tetap sama. Proton akan sama dengan elektron, tetapi yang berbeza adalah neutron. Okey, neutron dia. Kalau karbon 12, jumlah neutron adalah 6. Kalau karbon 13, bilangan neutron dia adalah 7. Bagi karbon 14, bilangan neutron dia adalah 8. Okey pelajar, satu lagi info tambahan untuk awak. Dekat sebelah nama ni semua ada nombor, betul tak? Nombor ini adalah apa dia? Dipanggil sebagai nombor nukleon atau jisim bagi atom tersebut. Jisim tu kita ambil dengan mencampurkan proton campur neutron. Nombor nukleon ni sama dengan bilangan proton campur bilangan neutron. Okey, 1 campur 0 jadilah hidrogen 1. 1 campur 1 jadilah hidrogen 2. Okey, seterusnya bagi hidrogen yang ketiga, 1 campur 2 jadilah hidrogen 3. Seterusnya karbon 6 campur 6 jadilah 12. Okey, seterusnya pelajar boleh lihat. Okey, akhir sekali oksigen 8 8 8. So kita ambil jisim, proton dan neutron total 16. Okey, macam biasalah. Bilangan proton akan sama tetapi bilangan neutron akan berbeza. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, cara penulisan isotop. Okey. Isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Macam cikgu terangkan tadilah. Kita ambil jumlah proton dan neutron. Itulah nombor nukleon. Okey, nombor nukleon bermaksud jumlah proton dan jumlah neutron dalam sesuatu atom. Okey, itu jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus atom itu. Okey pelajar, sebagai contoh, isotop hidrogen yang mempunyai 1 proton dan 2 neutron ditulis sebagai hidrogen 3. Cikgu dah terangkan tadi Okey, kita lihat subtopik seterusnya Okey, kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, kita lihat dulu. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop semakin meluas. Isotop dalam bentuk radioisotop. Depan dia ada nama radio. Okey, radioisotop sebenarnya tidak banyak digunakan di sekeliling kita. Okey, radioisotop ni dia ada unsur-unsur radioaktif. Okey. Radioisotop ialah isotop yang tidak stabil. Dia memancarkan sinaran radioaktif. Inilah yang buatkan kita takut. Okey, walaupun radioisotop ni mengeluarkan sinaran bahaya, namun dia ada kegunaan dia jika dikendalikan dengan betul. Inilah banyak digunakan dalam bidang perubatan. Tapi kalau kita tidak menggunakan kaedah yang betul, kita tidak boleh mengendalikan bahan radioisotop. Dia ada
cara-cara pengendalian yang spesifik dengan spek keselamatan yang tinggi sebab benda ni bahaya. Sekiranya terkena pancaran sinaran radioaktif ni, ia boleh menyebabkan kemudaratan, mutasi, okey, kecacatan kekal dan sebagainya. Okey. Radioisotop digunakan dalam bidang perubatan, bidang pertanian, bidang perindustrian dan juga penjanaan tenaga. Okey, seterusnya ada satu lagi, penyelidikan. Okey, ini semua adalah kegunaan radioisotop dalam bidang-bidang tertentu seperti saya ulang semula, bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan penyelidikan. Okey, kita lihat dulu contoh satu. Okey pelajar. Sinar gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey, bukan mudah doktor membuat keputusan untuk menggunakan kobalt 60 Ini biasanya digunakan dalam bidang perubatan untuk membunuh sel kanser. Sambil dia membunuh sel kanser, ia juga boleh membunuh sel-sel badan yang sihat. Sebab tu doktor sebelum dia buat keputusan, dia akan ambil kira pelbagai risiko yang akan dihadapi oleh pesakit tersebut. Tapi dalam bidang perubatan, radioisotop ni sangat tinggi peranan dia. Okay, seterusnya, dalam teknologi makanan, sinaran gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membasmi mikroorganisma, terutamanya sayur-sayuran import. Dia akan sinarkan dulu dengan sinaran gamma. Okey. Jadi bila dia sinarkan dengan sinaran gamma, contohnya ubi kentang yang diimport dan sebagainya, tunas dia tidak bercambah dengan cepat. Okey, sayur-sayuran tu boleh tahan lama, fresh sampai ke Malaysia. Kalau kita tidak menggunakan teknologi-teknologi ini, contohnya ubi kentang diekspor daripada negara-negara barat, Europe, bila sampai ke Malaysia ubi kentang tu dah bertunas. Okey, jadi kebanyakan buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan sinaran gamma untuk membasmi mikroorganisma. Jadi mikroorganisma tu dibasmi, jadi sayur-sayuran itu tahan lama. Okey, sayur-sayuran tu kekal segar untuk jangka waktu yang lama. Okey pelajar. Seterusnya kita lihat contoh 3 dalam bidang pertanian. Okey, fosforus 32. Okey, sejenis isotop juga disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Ini bagi kajian lah pelajar. Okey, untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Okey, saya harap jelas Untuk maklumat yang lebih banyak, awak boleh juga rujuk buku teks awak. Siap ada aktiviti dalam buku teks. Aktiviti 8.7 di muka surat 177. Okey, jom jawab. Cuba jawab. Cuba lihat dulu soalan yang ada dalam muka surat 177 di buku teks awak. Practice formative 8.3. Okey pelajar, mari kita bincangkan jawapan. Nyatakan definisi bagi isotop. Pelajar yang hafal boleh tulis terus. Kalau awak tak hafal, rujuk balik nota yang cikgu bagi awal tadi. Okey, nyatakan definisi isotop. Okey, keyword dia apa? Dua atau lebih atom. Apa dia? Yang inilah main keyword dia. Atom bagi apa? Unsur yang sama. Okey. Dua atau lebih atom unsur yang sama. So apa beza unsur yang sama itu? Ya, unsur yang sama yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Bilangan proton dia macam mana? Bilangan proton yang sama. Okey, tetapi
tetapi bilangan neutron yang berbeza. Ini boleh rujuk nota pelajar. Dua atau lebih atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, contoh isotop pelajar. Okey, rujuk nota teacher. Ada banyak contoh di dalam tu kan, isotop. Contohnya apa? Natrium 24, fosforus 32, yang dalam bidang perubatan kobalt 60, karbon 14, iodin 131, boleh sambung. Banyak dia minta 3 sahaja, so senaraikanlah 3. Okey pelajar, seterusnya. Pilihlah mana-mana 3 yang awan letak. Dalam nota kita ada banyak. Okey. Satu atom mempunyai 10 proton, 10 neutron, 10 elektron. Apakah nombor nukleon dia? Tadi cikgu kata apa? Nombor nukleon ni campur apa dengan apa je? Nombor nukleon sama dengan bilangan proton campur bilangan neutron. Okey, belajar kalau masih ingat. Okey, proton ada 10, neutron ada berapa? 10. Ada tak elektron terlibat dalam jisim dia? Ada tak elektron terlibat dengan pengiraan nombor nukleon? Okey, ini tidak terlibat. So sekarang bilangan proton kita 10 campur dengan bilangan neutron kita 10, total berapa? 20. Okey, jawapan dia 20. Apakah kegunaan isotop dalam bidang perubatan? Ada banyak belajar. Kobalt 60 tadi contoh satu tadi apa? Contoh boleh bagi banyak pelajar. Kobalt 60. Okey, cikgu tulis yang pertama. Okey, kobalt 60. Kobalt 60 tadi cikgu cakap untuk apa? Ya, membunuh sel kanser. Okay. Ini yang common lah, membunuh sel kanser. Okey. Selain daripada kobalt 60, kalau awak nak tulis natrium 24. Ini digunakan untuk apa? Tadi saya tak terangkan dalam nota ini tambahan. Okey, natrium 24 tadi untuk mengesan salur darah tersumbat. Okey, natrium 24 Okey, seterusnya apa lagi? Dalam apa bagi pesakit thyroid, kita menggunakan iodin 131. Okey, iodin 131 ni mengesan kadar serapan iodin oleh kelenjar tiroid dan digunakan bagi merawat penyakit tiroid. Okey. Cikgu bagi 3 contoh kan, awak pilihlah salah satu untuk buat jawapan Okey, itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.